Taman Tamadun Islam mempunyai keluasan 22.3 hektar dan membelanjakan kos pembinaannya sekitar RM249 per... Ya Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati pensyarah kami iaitu Encik Wan Muhammad Hazani bin Wan Ibrahim selaku pensyarah Diploma Pendidikan Islam subjek Pembangunan Sosioekonomi Malaysia. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami tentang keadaan sosial masyarakat di negeri Terengganu. Saya Muhammad Hanis bin Zulkifli dan rakan saya Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman. Jadi pertama sekali pengenalan. Terengganu adalah sebuah negeri yang terletak di pantai timur semenanjung Malaysia dan merupakan negeri dalam alam Melayu pertama yang bertapak dengan ajaran Islam dan menjadi suatu negeri lindungan Kesultanan Melaka dan seterusnya berkuasa memerintah sendiri apabila muncul Kesultanan Johor. Seterusnya kita pergi kepada infografik latar belakang negeri Terengganu. Pertama, pentadbiran Bandar Kuala Terengganu terbentuk dengan sistem pentadbiran pihak berkuasa tempatan yang dikenali sebagai Jumaah Bandaran Kuala Terengganu. Kemudian pada tahun 1979 pentadbiran Bandar Kuala Terengganu diletakkan di bawah Majlis Perbandaran Kuala Terengganu dan ia memainkan peranan dalam usaha membangunkan persekitaran Kuala Terengganu dengan menyediakan pelbagai kemudahan prasarana moden. Dan seterusnya penduduk negeri Terengganu sangat sinonim dengan aktiviti perikanan, tetapi kegiatan ekonomi lain turut berkembang maju, terutamanya kegiatan pertanian, pembuatan kraft tangan. Seterusnya, keunikan seni budaya tradisional dan kreativiti kemahiran seni ukiran warisan sejak berzaman banyak menyumbang kepada industri pelancongan. Seterusnya, dengan memiliki keindahan alam semula jadi, anugerah ilahi di bumi bertuah ini sangat mengagumkan. Seterusnya, dari sebuah pusat perdagangan utama di masa silam banyak mengalami pembangunan pesat setanding dengan bandar-bandar utama yang lain. Seterusnya, pembangunan Kuala Terengganu sangat berbeza dengan bandar-bandar lain kerana pemodenan tetap mengekalkan ciri warisan dan seni bina Islam. Jadi negeri Terengganu ni sangat kuat pegangan agama Islamnya sehingga pembangunan budaya mereka berkait rapat dengan Islam.
Dan seterusnya, pengiktirafan yang diperolehi membawakan makna yang sangat besar dan akan menjurus kepada pembangunan yang lebih pesat. Dan seterusnya, panorama yang indah dan unik telah menjadikan Kuala Terengganu berubah wajah. Dan seterusnya, menurut catatan pada 1 Januari 2008, Kuala Terengganu telah diberikan pengiktirafan sebagai Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Bandaraya Warisan Persisiran Air. Seterusnya kita masuk kepada ekonomi Terengganu. Pada zaman dahulu Terengganu, Bandar Kuala Terengganu dikatakan bermula sebagai pusat perniagaan dan pengumpulan hasil semenjak zaman berzaman. Seterusnya, penduduk di sepanjang sungai Terengganu membawa hasil pertanian dan hutan melalui jalan sungai. Dan yang kedua, manakala para nelayan menukarkan hasil tangkapan mereka. Dan yang ketiga, kawasan perniagaan utama di Kuala Terengganu terletak di Jalan Kampung Cina, Jalan Banggol dan Tanjung. Sebenarnya pada masa kini, ekonomi Kuala Terengganu berubah menjadi sebuah bandaraya moden yang masih mengekalkan ciri-ciri tradisional. Kepesatan Kuala Terengganu yang mempunyai keluasan 60,528 per 1 hektar dapat dilihat daripada segi pembangunan infrastruktur, antaranya lapangan terbang Sultan Mahmud, kompleks sukan Gong Badak. Dan seterusnya kita beralih kepada budaya. Budaya Terengganu juga tidak lekang menjadi buah mulut Melayu dengan kehalusan tenunan songket sejak abad ke-15 lagi. Seni tenunan ini diwarisi turun-temurun oleh masyarakat di sini. Songket biasanya ditenun menggunakan benang sutera atau kapas yang ditenun bersama benang emas atau perak. Asal perkataan songket wujud daripada perkataan songket, iaitu teknik menyungkit atau menyulam dengan benang emas dan perak. Dan dahulunya songket sebagai lambang kebesaran raja-raja dan pembesar istana. Tapi kini penggunaan songket dan dah semakin meluas dan orang kebanyakan juga turut memakainya, terutama pada majlis perkahwinan, hari raya, majlis kerayaan dan sebagainya. Corak atau ragam hias songket adalah seperti tapak manggis, pucuk rebung, selak berantai, lawi ayam dan banyak lagi, terutamanya yang bermotifkan flora dan fauna. Jadi cukup sampai di sini saja. Saya serahkan kepada sahabat saya Muhammad Izzuddin. Terima kasih. Okey. Baiklah. Terima kasih Muhammad Anis. Seterusnya saya akan memperkenalkan antara tarikan-tarikan pelancong di negeri Terengganu. Yang pertama, Terengganu ini adalah terkenal dengan produk kraftangan mereka, iaitu produk kraftangan yang bermutu tinggi. Contohnya tenunan, batik, songket dan sebagainya, di mana produk ini menjadi eksklusif kepada negara seluruh dunia. Seterusnya, yang kedua, iaitu pantai dan pulau-pulau merupakan destinasi kunjungan para pelancong. Seterusnya, masyarakat di negeri Terengganu merupakan masyarakat yang berkemahiran tinggi dalam mengukir dan membuat perahu. Antara perahunya adalah perahu nelayan, perahu kolik, perahu setak dan yang paling masyhur adalah perahu payang. Yang keempat, di negeri Terengganu juga mempunyai masjid yang cantik dilihat oleh semua masyarakat, sama ada dari penduduk negeri Terengganu ataupun negeri lain, iaitu dia merupakan sebuah masjid yang dibina dengan menggunakan kaca dan keluli yang berkualiti tinggi.
Ia juga merupakan masjid pintar yang pertama di Malaysia. Dengan keluasan 2,146 meter persegi, masjid ini mampu memuatkan seramai 700 jemaah masjid di sesuatu masa. Dengan masjid ini dilengkapi Wi-Fi dan prasarana teknologi yang terkini untuk memudahkan jemaah-jemaah melakukan aktiviti ibadah. Seterusnya, masjid ini juga berdekatan dengan Taman Tamadun Islam. Merupakan sebuah taman di mana taman tema yang mengetengahkan keunggulan seni warisan dan seni bina Islam. Taman Tamadun Islam mempunyai keluasan sekitar 22.3 hektar dan membelanjakan kos pembinaannya sebanyak RM249.3 juta ringgit Malaysia. Manakala sumber pengangkutan bagi negeri Terengganu yang pertama merupakan bandaraya yang dihubungkan dengan bandar yang lain melalui jaringan jalan raya yang baik, dan terdapat perkhidmatan yang merentas Sungai Terengganu. Seterusnya, yang kedua iaitu projek lebuhraya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 dari Johor, Kuantan ke Kampung Gemuruh dibuka kepada semua orang pada 31 Januari 2015. Untuk pengetahuan semua, LPT2 dibahagikan kepada dua segmen. Segmen yang pertama sepanjang 64 km yang dikendalikan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM dan diserahkan kepada kumpulan MTD. Seterusnya, yang ketiga iaitu lapangan terbang Sultan Muhammad yang terletak di Kuala Terengganu, di mana lapangan terbang ini merupakan sebuah lapangan terbang yang menguruskan penerbangan dari serata Malaysia dan Asia, iaitu terletak kira-kira 15 km dari pusat bandar. Pada Januari 2008, Kerajaan Malaysia telah meluluskan sebanyak 200 juta ringgit Malaysia untuk menaik taraf lapangan terbang Kuala Terengganu. Antara contoh menaik taraf lapangan terbang adalah dengan memanjangkan landasan terbang dan menaik taraf terminal lapangan terbang. Antara pusat pendidikan yang terdapat di Terengganu, yang pertama, negeri Terengganu merupakan tempat pengembangan ilmu kerana terdapat institusi pendidikan di sana. Terdapat 3 universiti awam di Kuala Terengganu adalah Universiti Sultan Zainal Abidin, yang kedua Universiti Malaysia Terengganu, dan yang ketiga Universiti Teknologi Mara. Di negeri Terengganu juga mempunyai institusi pengajian tinggi awam dan swasta seperti Institusi Teknologi Petronas, College Community Kuala Terengganu. Di negeri Terengganu juga mempunyai institusi pengajian tinggi awam dan swasta seperti Institusi Teknologi Petronas, College Community Kuala Terengganu. Bagi sekolah menengah dan sekolah rendah, di negeri Terengganu mempunyai 81 buah sekolah rendah kebangsaan, manakala sekolah menengah mempunyai 34 buah sekolah. Antara sekolah-sekolah menengah adalah Sekolah Menengah Imtiaz, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sheikh Abdul Malik. Kesimpulannya,
Negeri Terengganu adalah merupakan negeri yang strategik kerana geografinya berhampiran dengan tepi laut dan kaya dengan hasil bumi. Seperti yang anda tahu, di negeri Terengganu adalah sebuah negeri yang sedang membangun. Antara projek pembangunan yang terbaru pada tahun 2020 iaitu projek Jabatan Angkat. Pembinaan jabatan unik ini telah membelanjakan kos sekitar RM248 juta dan merupakan mercu tanda ikonik yang baharu bagi negara Malaysia. Pembinaan jabatan unik ini telah membelanjakan kos sekitar RM248 juta dan merupakan mercu tanda ikonik yang baharu bagi negara Malaysia. Jabatan yang sepanjang 638 meter ini dan ketinggian sekitar 12.5 meter dari aras laut telah menghubungkan selatan negeri Terengganu dan muara utara negeri Terengganu. Sekian dari kami, saya Muhammad Izzuddin bin Kamaruzaman dan Muhammad Hanis bin Zulkifli. Memohon maaf sekira berlakunya kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.